Selamat sejahtera dan selamat petang. Kami ucapkan kepada Cikgu Jenny Anak Kesak yang sudi hadir dan ditemu bual pada malam ini. Tujuan temu bual ini adalah bagi menyempurnakan kerja khusus subjek, curriculum and approaches to instruction. Saya, Shirley Ellen Spencer, ingin memulakan pertanyaan temu bual iaitu bolehkah cikgu terlebih dahulu memperkenalkan sedikit sebanyak berkenaan tentang latar belakang cikgu. Selamat petang. Pertama sekali sebelum kita meneruskan perbualan kita pada petang ini, temu bual kita pada petang ini, cikgu nak perkenalkan diri. Kalau Sharon dengan Patrick memang sudah tahu, nama cikgu Jenny Anak Kesak, berasal dari Kapit. Mendapat pendidikan awal di SRB Methodist Kapit dan sekolah menengah di SMK Kapit. Tamat sekolah menengah, cikgu menyambung pelajaran dalam bidang sains sosial di Universiti Sains Malaysia. Kemudian disambung lagi setahun kemudian, masih lagi di USM dalam bidang sains perumahan. Kemudian pada tahun 2011, cikgu sambung lagi pengajian di UPSI dalam bidang Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah, option Bahasa Melayu, Bahasa Iban. Dan sekarang ini mengajar di SMK Luar Bandar Miri. Itu serba sedikitlah tentang cikgu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Jenny atas perkongsian tersebut. Okey, seterusnya saya akan pas kepada next. Okey, sebelum itu selamat petang kepada Cikgu Jenny, saya ucapkan. Okey, terima kasih atas pertanyaan itu, Sharon. Okey, jadi saya di sini ingin menanyakan satu soalan. Okey, kepada Cikgu lah. Berapa lama anda bergelar sebagai guru bahasa Melayu dan kongsikan sekolah yang anda pernah berkhidmat? Baiklah, sebagai seorang guru bahasa Melayu, kalau selepas penempatan pertama, ini adalah tahun ke-10 sudah cikgu mengajar bahasa Melayu di SMK Luar Bandar Miri, iaitu untuk bahasa Melayu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Bermula daripada tahun 2014 dan sekarang ini tahun ke-10 iaitu 2024. Terima kasih soalan itu tadi. Oke, saya akan menyerahkan kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga. Okey, selamat malam cikgu. Saya Sharifah. Saya nak bertanya, apakah yang menjadi inspirasi cikgu untuk menjadi guru bahasa Melayu? Sumber inspirasi sebagai seorang guru bahasa Melayu. Kalau pada zaman-zaman cikgu dahulu, kami ada berita dunia jam 10, iaitu yang akan disampaikan oleh Farid Ismail Email. Kalau pelajar-pelajar semua nak tahu, mungkin boleh cari di Google. Kalau kamu akan dapat saksikan macam mana dia melakukan penyampaian berita itu menggunakan bahasa Melayu sangat-sangat gramatis kita dengar. Jadi ini adalah antara sumber generasi-generasi pada zaman cikgu dulu berminat dengan bahasa Melayu. Kerana kami akan menonton TV sebab sumber pada masa itu memang TV, iaitu TV3 lah yang memang mendapat perhatian pada masa itu. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian tadi. Sama-sama. Okey, untuk seterusnya. Hai cikgu, untuk soalan saya, dari segi pandangan dan pemahaman cikgu, bolehkah cikgu terangkan apa pengajaran yang berbeza dan mengapa ia merupakan amalan pengajaran yang penting untuk dilaksanakan oleh seseorang guru?
Baiklah, pembelajaran terbeza kalau kita tengok pada abad ke-21 ini dia macam pelbagai jenis pembelajaran di sekolah. Antara yang terbaru sekarang adalah pembelajaran terbeza. Okay, untuk makluman semua, pembelajaran terbeza ini adalah pembelajaran yang mengikut keperluan murid untuk mencapai hasil pembelajaran yang dirancang pada hari tersebut. Pembelajaran terbeza ini penting kerana dalam setiap kelas apabila kita mengajar, kemampuan untuk pelajar itu mendapat ataupun mencapai objektif itu adalah tidak sama. Jadi perlu wujud pembelajaran terbeza mengikut aras setiap pelajar dan boleh dibahagikan kepada 3, pelajar yang aras tinggi, aras sederhana dan juga pelajar aras rendah. Dalam setiap kelas tak semestinya ada 3 lah, bergantung juga ada yang mungkin 2 saja aras di dalam kelas, iaitu mungkin ada pelajar aras tinggi dan juga aras sederhana. Tetapi jika kita mengajar di sekolah harian biasa, kecenderungan untuk ada 3 aras ataupun pembelajaran terbeza 3 itu adalah sangat tinggi. Jadi sebagai seorang guru, persediaan dia, guru-guru itu perlu tahu apa tahap pencapaian pelajar itu di dalam kelas supaya nanti boleh disediakan objek rancangan pengajaran harian yang mempunyai 3 objektif pembelajaran yang terbeza. Okey, itu yang cikgu faham tentang pembelajaran terbeza. Okey, terima kasih. Sama. Hai, saya Nur Atika dan saya akan bertanyakan soalan yang seterusnya. Okey, apakah pendekatan pengajaran yang berbeza yang telah cikgu gunakan di dalam bilik darjah? Apakah strategi atau teknik khusus yang cikgu gunakan untuk memenuhi pelbagai keperluan dan gaya pembelajaran belajar cikgu? Baiklah, pendekatan. Kalau mungkin zaman-zaman dahulu kamu sudah biasa tengok cikgu guna teknik talk and chalk di hadapan kelas dan cikgu akan menjadi pusat dalam pembelajaran di dalam kelas. Tetapi pada pembelajaran abad ke-21, pembelajaran pada masa sekarang dia lebih berpusatkan kepadamu murid. Murid itu sendiri akan berbincang, akan mengulas tentang pembelajaran pada hari tersebut dan tugas guru di dalam kelas hanya menjadi facilitator kepada murid. Mungkin cikgu itu akan membimbing dan tempat untuk pelajar bertanya soalan. Tapi fokus dia semasa PDP di dalam kelas adalah berfokuskan ataupun berpusatkan kepada murid. Sebab pada masa ini kita ada pelaksanaan pentadsiran bilik darjah. Pelaksanaan pentadsiran bilik darjah ini dia mesti adalah hasil yang dihasilkan oleh pelajar itu sendiri. Mungkin secara berkumpulan, berpasangan ataupun secara individu. Tetapi memang sepenuhnya berpusatkan murid. Okey cikgu, untuk soalan seterusnya, apakah cabaran utama yang cikgu hadapi dalam melaksanakan pengajaran yang berbeza dengan berkesan dan apa usaha cikgu telah ambil untuk mengatasi cabaran tersebut? Baiklah, cabaran pertama kalau kita di sekolah luar bandar, setiap hari kita memang akan menyediakan pelbagai jenis ABM yang berbeza mengikut kemampuanmu murid. Masalahnya sekiranya pada hari tersebut guru merancang menggunakan teknologi ataupun ICT di sekolah. Tapi kalau kamu berada di tempat cikgu mengajar, bekalan elektrik, masalah bekalan elektrik itu memang sesuatu yang bukan luar biasa. Dia adalah perkara yang biasa di tempat kami. Sebagai nak menangani masalah itu, jangan berfokus kepada ICT. Benda itu mesti dalam bentuk ABM yang kita gunakan pada hari tersebut, dia mesti dalam bentuk yang bercetak. Kerana apabila kita mengalami masalah gangguan bekalan elektrik, kita boleh menggunakan lembaran bercetak sebagai ABM untuk mengajar pelajar di dalam kelas. Dan pastikan
bahan yang disediakan seperti yang ditanya pada awal tadi, pembelajaran terbeza, dia mesti mengikut aras pelajar. Sebagai contoh, kalau kita menyediakan satu peta konsep itu nanti dia adalah mungkin untuk pelajar yang aras tinggi, tetapi kita mungkin gunakan peta biasa iaitu peta buih untuk pelajar aras rendah. Dan seperti juga dalam penulisan karangan, kalau kita nak gunakan yang aras tinggi, dia cuma untuk pelajar yang cemerlang. Pelajar yang lemah, cabaran dia kita kena sediakan satu lembaran, contohnya karangan pasang siap untuk pelajar tersebut. Jika kita beri tekanan untuk dia nak selesaikan karangan itu, sebagai contoh 2 masa mengajar iaitu 1 jam, memang akan memberi tekanan kepada pelajar. Jadi cabaran utama dia adalah penyediaan bahan bantu mengajar yang kita akan gunakan setiap hari. Kalau ada 3 kelas setiap hari, kita akan kena sediakan, kalau ada 2 aras, 2 darab 3 maksudnya 6 bahan bantuan mengajar yang berbeza. Dia tak boleh sama untuk setiap pelajar di dalam kelas. Nanti tekanan dia bukan kepada guru tetapi kepada pelajar yang tidak menguasai. Itulah cabaran sekarang. Kena sedia awal alat bantuan mengajar minggu ini kita kena sediakan mungkin seminggu ataupun 2 minggu sebelum. Itu antara cabaran. Okey, Okey cikgu, terima kasih. Sama-sama. soalan seterusnya. Bolehkah cikgu berkongsi sedikit tentang pengalaman cikgu sepanjang menjadi guru bahasa Melayu mengenai amalan pengajaran yang berbeza yang berjaya yang telah cikgu laksanakan dalam pengajaran cikgu? Okey, pembelajaran yang berbeza. Kalau semasa di sekolah sekarang, pelajar kita tahu dia akan mudah tertarik apabila kita menyediakan sesuatu yang dalam bentuk grafik. Jadi sekarang dan kita tahu juga kalau dalam bahasa Melayu fokus utama dia markah tinggi adalah dalam aspek karangan. Apa yang cikgu lakukan sekarang adalah cikgu akan menyediakan bahan bergambar untuk karangan. Daripada bahan bergambar nanti, murid itu akan boleh menyatakan apa idea utama daripada gambar yang disediakan. Dan semasa dia menduduki SPM, biasanya pelajar hafal kan? Tetapi dia boleh mengurangkan teknik menghafal dengan pelajar mengingat gambar yang telah dia gunakan di dalam kelas. Jadi secara tidak langsung dia akan dapat menghuraikan gambar, menyatakan contoh yang terdapat di dalam gambar. Bukan saja memudahkan pelajar yang cemerlang, tetapi ini sangat membantu pelajar yang terbeza apabila dia berada pada aras yang rendah. Okay, boleh diaplikasikan dalam pembelajaran atau mungkin nanti ada latihan industri mengajarkan, boleh menggunakan gambar sekiranya kita berhadapan dengan pelajar aras rendah di dalam kelas. Okey. Okey, terima kasih cikgu atas jawapan itu tadi. Okey. Untuk soalan seterusnya ialah apakah pandangan cikgu tentang pembangunan profesional dan sumber yang menyokong pengajaran yang berbeza? Pembelajaran terbeza, sumber yang menyokong. Pertama sekali, dia mesti ada sokongan kuat ataupun asas daripada pihak sekolah. Di sekolah kita ada disediakan peruntukan daripada kerajaan iaitu KPM untuk membeli peralatan alat bantuan mengajar. Sumber-sumber ini dia adalah sumber yang digunakan olehmu murid. Sebagai contoh, cikgu bagi tahu tadi kita nak mencetak bahan-bahan bantuan mengajar kan. Sumber yang kita perlukan adalah seperti kertas dan juga dakwat printer. Jadi kertas ini sumber dia kita boleh mohon, kita isi apa yang diperlukan ikut prosedur dia. Apabila berada di sekolah nanti bakal cikgu ini akan tahulah. Jadi sumber itu guru-guru boleh mengisi berdasarkan peruntukan yang telah ditetapkan oleh KPM. Okay, itu adalah antara sumber yang sangat menyokong untuk proses pengajaran di dalam kelas.
Okey, terima kasih Cikgu atas jawapan tadi. Sama-sama. Oke, kembali lagi kepada saya. Oke, Cikgu, saya ingin bertanyakan satu soalan daripada Iya. saya. Oke, apakah pendapat Cikgu mengenai perkembangan pengajaran bahasa Melayu dalam arus pemodenan yang semakin berkembang apabila ia melibatkan kemahiran abad ke-21 seperti penggunaan teknologi yang meluas? Cabaran penggunaan teknologi meluas. Penggunaan teknologi ini memang sangat membantu. Kalau kita tengok di sekolah-sekolah sekarang dia sudah disediakan skrin-skrin besar. Jadi cikgu-cikgu tu dia boleh mengajar sekiranya ada sit-in berpusat. Cikgu-cikgu tu boleh menggunakan skrin itu, teknologi itu. Kita cucuk saja pendrive kita ataupun laptop kita kepada USB dia automatik akan terpapar. Okey, walau bagaimanapun, cabaran dia seperti biasa kalau di sekolah luar, bandar, capaian internet kita dan masalah bekalan elektrik. Itu dari segi yang mungkin cabaran yang kita tidak boleh jangka. Walau bagaimanapun, cabaran utama dia dari aspek teknologi. Kita nak sediakan pembelajaran kepada pelajar. Tetapi cabaran dia yang dari aspek pelajar ini adalah apabila pelajar itu tidak menguasai 3M. Okay, masalah 3M ini dia seperti mungkin bermasalah ini berpunca daripada ibu bapa. Apabila ibu bapa menidakkan hak anak-anak dia untuk terus berada di arus perdana. Kalau tidak menguasai 3M, walau apapun teknologi yang kita gunakan, dia kurang membantu pelajar. Mungkin tidak sepenuhnya lah, tidak dapat membantu. Tetapi dia kurang bantu. Pelajar yang tidak menguasai ini, dia bukan saja tidak menguasai 3M, membaca, mengira dan menulis, tapi dia akan ada masalah sikap. Walau apapun teknologi kita guna, ada yang tidak tertarik di dalam kelas. Okay, itu antara cabarannya walaupun penggunaan teknologi ini. Dan kalau di sekolah cikgu, masalah terputus bekalan elektrik itu sekarang dengan pembangunan Panbunio ini, dia memang hampir setiap hari. Ya, kita sudah sediakan tengah-tengah mengajar tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Kena kembali lagi kepada lembaran seperti secara manual. Teknologi kita kena tolak ke tepi. Walaupun perancangannya sudah cantik atas kertas. Tapi kalau sudah biasa, nanti bila-bila kamu ditempatkan di sekolah luar bandar, mungkin pada awal dia tak dapatlah nak mengatasi masalah. Tapi kalau sudah biasa, kamu akan switch terus nanti. Okey, kita pergi kepada bahan bercetak. Ya. Okey, terima kasih dengan jawapan yang begitu bernas daripada cikgu. Okey, seterusnya akan diserahkan kepada penanya soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya, bagaimana cikgu bekerjasama dengan rakan sekerja cikgu dan pentadbiran untuk menyokong pembelajaran pelajar dalam konteks pengajaran yang berbeza? Kerjasama dengan rakan guru. Di setiap sekolah kita akan ada untuk subjek Bahasa Melayu, kita ada seorang ketua yang kita kenali sebagai ketua panitia. Ketua panitia ini nanti pula dia akan ada seorang lagi ketua kami iaitu ketua bidang bahasa. Ketua bidang bahasa dia akan ada 3 ketua panitia di bawah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Iban. Sokongan daripada pihak sekolah, ada sesi dia, ada juga sesi meluah perasaan yang kita kenali sebagai dialog prestasi. Dalam dialog prestasi ini segala permasalahan semua subjek, bukan saja subjek Bahasa Melayu, dia akan secara teliti pelajar siapa, dari kelas mana, apa masalah dah. Dan walaupun dia seorang guru saja menghadapi masalah itu, dia kena rakan-rakan guru kita akan berbincang macam mana intervensi untuk mengatasi masalah pelajar tersebut. Sekiranya dia memerlukan sumber, ketua nanti pentadbir sekolah ataupun ketua jabatan, mungkin penolong kanan dan juga pengetua, dia akan
memberi kerjasama, membantu menyelesaikan masalah. Kalau sebagai contoh, pelajar itu menghadapi masalah ketidakhadiran ke sekolah. Jadi penolong kanan hal ehwal murid ini akan turun padang. Ada yang pergi jemput pelajar ke rumah. Kalau dia tak siapkan kerja khusus, nanti akan ada pengetua akan hantar dia ke rumah, ambil semula barangan yang dia tinggalkan. Jadi kerjasama antara ahli-ahli ketua panitia, guru ketua bidang dan juga pentadbir sekolah. Kalau di setiap sekolah dia memang akan sangat kukuh. Luahan perasaan yang cikgu bagi tahu ini nanti tadi dia akan ada dalam sesi dialog prestasi setelah selesai sesuatu peperiksaan. Dan di peringkat panitia pula, semua sekolah setiap tahun kita wajib lakukan 4 kali mesyuarat panitia. Di sini nanti kelemahan-kelemahan pelajar akan dikenal pasti. Kelas mana nanti guru tersebut akan minta bantuan rakan-rakan guru untuk mencari intervensi. Intervensi ini adalah langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar. Okay, itu yang berlaku di sekolah sekarang. Okey. Untuk soalan yang terakhir, apakah aktiviti pembangunan profesional yang telah cikgu sertai baru-baru ini dan bagaimanakah ia mempengaruhi kerjaya cikgu sebagai guru bahasa Melayu dan kemahiran mengajar? Pembangunan profesionalisme guru. Okey, pembangunan profesionalisme guru ini kalau di peringkat sekolah kita kenali sebagai perkongsian amalan terbaik. Kita akan cari mana-mana cara ataupun teknik yang guru-guru gunakan di kelas yang mana boleh membantu meningkatkan pencapaian pelajar akan diaplikasikan ataupun mungkin guru itu akan buat perkongsian di peringkat sekolah. Okey, nama dia tadi adalah perkongsian amalan terbaik. Dan yang paling terbaru, cikgu telah sertai di peringkat daerah Subis iaitu perkongsian amalan terbaik di mana cikgu juga bertindak sebagai seorang pembentang kajian tindakan pada masa itu. Cikgu guna yang teknik cikgu bagi tahu tadi, penggunaan gambar dalam penulisan ataupun karangan bahasa Melayu. Dan semasa PLC ini dia bukan cuma cikgu sajalah. Di daerah Subis kita ada 5 buah sekolah menengah di mana setiap sekolah akan menghantar 3 orang wakil untuk membentangkan kajian tindakan. Okay, untuk profesionalisme guru. Kajian tindakan ini untuk makluman semua, dia bukan kajian yang kalau sebagai contoh dalam satu kelas ada 40 orang pelajar. Kajian kita tak semestinya melibatkan 40 orang pelajar. Mungkin kita penggunaan gambar tadi kita nak membantu mencemerlangkan pelajar yang sudah ada peluang untuk dapat grade yang tertinggi A+, A seperti itu kan. Dan sekarang kita nak supaya pelajar A mungkin jadi A+, A- jadi A. Jadi teknik itu tadi kita fokus kepada beberapa pelajar yang memang kita sudah sasarkan. Dan dalam kajian tindakan tak semestinya semua tadi dia mungkin boleh jadi seorang pelajar. Contohnya ada calon pelajar yang kita risau, mungkin dia akan gagal. Kita buat satu kajian, kenal pasti masalahnya dan cari satu jalan penyelesaian. Okay, nanti kita akan bentangkan dalam perkongsian amalan terbaik dan perkongsian amalan terbaik inilah satu daripada profesionalisme guru di peringkat sekolah. Okay, dikenali sebagai perkongsian amalan terbaik. Okay. Terima kasih atas perkongsian cikgu tadi. Itu saja soalan dari kami lah. Okey, terima kasih. Terima Terima kasih kasih. cikgu. Sama-sama, good luck. Terima kasih cikgu. Okay, good luck. Belajar baik-baik. Nanti boleh jadi guru pula selepas ini. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, bye. Selamat malam. Bye, selamat malam.